Okay, sila tulis nama untuk kehadiran. Lagi 2 minit kita mula belajar. Selamat datang Ahmad. Ahmad Don Arif, Syed Azfar, selamat datang. Yang perempuan ni mana? Tak ada pun ni. Kehadiran. Satu minit lagi dan kita mula. Adeline Faikah, okey, baik. 1 minit lagi. Vinesh, selamat datang Vinesh. Tulis nama Vinesh. Huzaifah. Huzaifah Gabriel. Baru dengar nama ni. Untuk kehadiran, saya mohon untuk tulis nama anda di ruangan chat. Okay, Vinesh noted. Terima kasih. Okay, baiklah, kita boleh mulalah. Baiklah, untuk minggu ni kita akan masuk bab baru, bab 3. Sebab bab 2 hari tu agak hektik sikit. So we leave it right there. Kita start dengan bab 3, fresh. Jadi saya mohon kamu semua untuk fokus kelas kita petang ini. Sebab soalan quizzes nanti agak berbeza dengan selama ni sebab dia lebih kepada subjektif. Dia bukannya objektif betul, salah, betul, salah, betul, salah. Apa yang saya nak uji sekarang ni, adakah kamu ingat ataupun kamu buat-buat tak ingat. Okay, so kita teruskan dengan pembelajaran kita pada petang ini. Hari ini kita akan belajar tajuk Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen. Seperti yang kita sudah sedia maklum, yang kita belajar selama ni, zaman Kesultanan Melayu Melaka. Betul kan? Dia gunakan sistem beraja dalam mentadbir Melaka. Kemudian dah elok dah stabil dah ni, dah ada sistem hierarki yang bagus. And then British datang. Dan dia perkenalkan demokrasi berparlimen. And then Malaysia hari ini telah menjadi sebuah negara yang fusion, yang bergabung. Ada elemen kemelayuan sikit dan ada elemen Inggeris. So kita lihat satu persatu. Adakah demokrasi berparlimen ni mendatangkan keburukan buat kerabat diraja ataupun majlis diraja ataupun institusi diraja di Malaysia atau sebaliknya? Kita lihat satu persatu. Okey, untuk bab 3, Raja Berperlembagaan ni, apa yang kita perlu tahu adalah yang pertama sekali, lihat ni, latar belakang. Sekejap ya. Latar belakang, saya pilih pen sekejap. Mana pen? Ini pen. Oh, sekejap tak boleh nak edit. Cikgu. Ya? Minta maaf cikgu, bila kita mau start bab 2 mah? Bab 2? Yang hari tu tinggal 2 page je lagi. Jadi saya stop kat situ untuk bab 2. Okey. Sekejap ya. Baik cikgu. Okey. Maksudnya boleh kot. Sebab tadi nak guna pen.
Saya cuba yang ni boleh tak guna pen? Boleh pun. Alhamdulillah. Tadi tak enable editing. Okay. Kita mula kat mana tadi? Kita teruskan yang Latar belakang. latar belakang. Okay, sekejap. Okey, latar belakang. Latar belakang kerabat diraja, institusi diraja. Kita akan lihat satu persatu macam mana back then yang dulu macam mana sistem pemerintahan beraja berlaku di tanah Melayu. Itu latar belakang dia, sejarah dia. And then point yang kedua, kita akan belajar kedudukan Majlis Raja-Raja. Apa itu Majlis Raja-Raja nanti kita akan lihat. Apa fungsi dia, macam mana kedudukan dia dalam negara kita Malaysia sampai sekarang. And then yang ketiga, yang di-Pertuan Agong. Kita akan lihat apa peranan YDPA yang selama ni kita lihat di kacamata televisyen sahaja. Contohnya adat istiadat. Jadi apa peranan yang di-Pertuan Agong sebenarnya? Kita akan lihat pada bab 3 ini. Seterusnya, amalan demokrasi dan juga pengesingan kuasa. Di mana di Malaysia sekarang, amalan demokrasi maksudnya suara rakyat. Demokrasi ni adalah suara rakyat. Suara rakyat. So bila ada amalan demokrasi, automatically dia akan ada pengasingan kuasa. Contohnya, dia ada 3 kuasa utama. Nanti kita akan lihat. 3 kuasa utama yang menyebabkan pengasingan kuasa. Sebagai contoh, pentadbiran dia tak boleh masuk campur dengan mahkamah. Maksudnya walaupun hatta kamu menteri sekalipun, Perdana Menteri sekalipun, andai kata kamu melakukan jenayah, kamu akan didakwa di mahkamah. Itu maksud pengasingan kuasa. Maksudnya dia tak absolut, dia tak contohnya tak berhak untuk kuasa sepenuhnya, dia tak ada berpusatkan kuasa tu, tak ada. Maksudnya bila ada pengasingan kuasa ni, maksudnya ada dan sama lah. Nanti kita akan lihat macam mana pengasingan kuasa tersebut. Dan poin yang kelima ialah keunikan amalan demokrasi berparlimen. So kita lihatlah macam mana keunikan dia sejauh mana. Kita lihat latar belakang dahulu. Okey. Latar belakang sistem pemerintahan demokrasi berparlimen. Nampak tu gambar raja-raja tu. Okey, yang pertama sekali lah pemerintahan Beraja Melaka. Yang ni kita perlu ingat ya, yang ni adalah latar belakang. Latar belakang. Besarnya tulisan. Latar belakang. Saya tulis tadi. Latar belakang. Ya Allah, tulisan. Okey. Saya highlight ya satu persatu kat sini. Kesultanan Melayu Melaka memperlihatkan pemerintahan beraja yang berwibawa. Raja ialah pemerintah yang berkuasa mutlak. Pada baginda, terlepas semua kuasa pemerintahan termasuk kuasa pentadbiran, perundangan dan kehakiman. Yang ni lah maksud saya yang 3 benda tadi tu. Saya lukis sekejap. Pen 3 bulat. Dan juga astagfirullahaladzim, kenapa ni? 3 bulat. Bulat tu ialah pentadbiran, perundangan dan kehakiman. Undang-undang berbeza dengan kehakiman. Pentadbiran pun berbeza. So bila ada pemerintahan beraja ni, dia dah ada pengasingan kuasa. Itu yang dimaksudkan dengan pengasingan kuasa. Pemerintahan pula berdasarkan undang-undang, iaitu sebagai contoh Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Keadaan ini membuktikan bahawa kehidupan bernegara dan ciri sistem perlembagaan terselah pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Dah ada dah. Pada tahun 1511 dah ada dah
negara yang ada ciri berperlembagaan. Kita tak perlu pun British datang ke Tanah Melayu untuk tunjuk ajar kita untuk takbir macam mana. Nampak tak? Konsep perlembagaan tu sendiri dah ada sebati dalam jiwa masyarakat di Tanah Melayu pada zaman dahulu. Pemerintahan Kesultanan ini diperkukuh dengan konsep Islam. Islam sebagai agama rasmi. Konsep ini sekaligus menjadikan raja sebagai ketua Islam. Contohnya lately ada hot topic sikit. Hot topic ni contohnya golongan LGBT. Golongan LGBT dia bersuara untuk mendapatkan hak di Tanah Melayu, di Malaysia sebagai contoh. Okay. Kemudian bila isu ni dibangkitkan macam hampir kucak-kacir lah negara. Tak kucak-kacir sangat pun tapi macam ada hot topic. Maksudnya ada isu-isu panas yang dibangkitkan. Kemudian isu ni senyap sebab raja sebagai ketua agama Islam tak mengiktiraf golongan LGBT di Malaysia. Ini yang menunjukkan kuasa yang tertinggi terletak di kuasa raja. Walaupun ada pindaan, ada perlembagaan dan sebagainya yang dikemukakan, tapi in the end yang menentukannya adalah raja. Okay, seterusnya pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka ini mempunyai pengaruh yang besar bagi membina tradisi dan adat istiadat yang diwarisi oleh Kesultanan Melayu yang muncul kemudiannya. Contohnya pertalian Kesultanan Melayu Melaka ni dia ada hubungan dengan negara-negara lain. Jadi Sultan Melaka ni dia tak semestinya akulah raja, akulah sultan, aku je. Dia tak bina jalinan hubungan dengan sultan-sultan yang lain. Nanti kita lihat macam mana. Secara tradisinya, raja-raja Melayu dianggap sebagai sumber undang-undang. Ini secara tradisi ya. Contohnya pada zaman dahulu lah, tradisi ni cakap, okey hari Jumaat kita gotong royong. Bila keluar je kata-kata tu daripada mulut sultan ataupun raja Melayu zaman dulu, kata-kata tu menjadi undang-undang. Kalau kamu tak taat, maka kamu derhaka. Itulah maksudnya. Ketua kerajaan dan ketua agama. Semua ketua. Bukan ketua kelas je. Baginda bertanggungjawab mempertahankan adat dan struktur masyarakat dalam kerajaan Melayu. Keabsahan bagi semua tindakan terletak pada kedaulatan raja-raja Melayu. Keabsahan ni maksudnya macam absolute. Maksudnya macam ketentuan yang hakiki. Bagi semua tu, tindakan tu terletak pada kedaulatan raja-raja Melayu. Itu untuk pemerintahan Raja Melaka. And then macam mana raja ni sebelum Perang Dunia yang Kedua? Macam mana institusi diraja ni sebelum Perang Dunia yang Kedua? Semasa perluasan pengaruh British datang ke Tanah Melayu, pemerintahan beraja ni dia menjadi penghalang bagi masyarakat British. Sebab apa? British dia datang ke Tanah Melayu, dia nak palatau, dia nak cakap yang aku ni datang dengan wawasan. Aku datang dengan wawasan, aku nak ubah Tanah Melayu ni jadi sebuah negara yang sangat bagus. Dan semuanya terletak pada aku sahaja. And then bila British datang ke Tanah Melayu ni, dia datang je, dia sedar, ada raja, ada sultan, ada king. Ada king. So bila ada king, rakyat dengar kata king tu, sultan tu. Jadi apa rasional aku duduk kat sini? Jadi duduk fikir. Sampailah ada sistem resident. Kalau kamu ingat sistem resident ni macam kerabat-kerabat diraja ni, dia ada penasihat. Penasihat tu yang duduk di bawah raja, dia yang bagi tahu raja apa yang perlu buat, apa yang tak perlu buat. Yang ni bahaya juga ni British ni, walaupun dia tak maksudnya tak overthrow raja tu, dia tak gulingkan raja tu, tapi dia menyusup slow je. Dia masuk dalam sistem diraja, dia jadi penasihat. So setiap tindakan yang raja buat tu adalah bayangan daripada British. Kita tak lepas daripada
cengkaman British sebenarnya, walaupun dia tak gulingkan institusi diraja. Tapi betul lah dia sukakan British lah. Sebab rakyat dia dengar cakap pada Sultan. British sekadar berupaya memperkenalkan sistem residen di negeri-negeri Melayu bersekutu dan sistem penasihat di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Okey, macam mana kita nak bezakan negeri Melayu bersekutu yang ni dengan negeri Melayu tidak bersekutu? Macam mana? Senang saja, untuk negeri-negeri bersekutu ialah negeri yang dijajah oleh British. Yang ada sistem residen. Contohnya saya ingat PS, Penang, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan. 4 buah negara ni lah negara NNB. Negara pula dah. Negeri Melayu bersekutu. Cara ingat PS4. Bila hang ingat PS4, hang ingat negeri Melayu bersekutu, hang ingat PS. Iaitu apa? Selangor, Negeri Sembilan, Penang, Perak. Pahang pun ada. Negeri-negeri bersekutu ni pula contohnya macam Johor, Kelantan. Kenapa tulisan saya bodoh ni? Saya tulis. Johor. Ya? Minta maaf cikgu. Apa beza dengan sistem presiden dengan sistem penasihat? Presiden ni macam dia reside. Maksudnya dia duduk dekat situ. Contohnya, contoh negeri-negeri, hang duduk Penang kan? Vinesh duduk kat Penang kan? Ya cikgu. Penang dia negeri-negeri Melayu bersekutu. Bukan, dia negeri-negeri Selat Penang negeri-negeri Selat. Sorry, maaf. Untuk sistem residen ni, maksud dia reside. Reside ni maksudnya dia duduk. Dia macam penasihat juga. Tapi dia berbeza sebab apa? Untuk negeri Melayu bersekutu ni, dia dah masuk fully 100%. Sebab tu dia jadi reside. Jadi resident, macam dia terus duduk situ. Kalau untuk penasihat ni, dia tak masuk 100% dalam sistem diraja di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Sebagai contoh, Kelantan. Sebagai contoh, Johor. Sebagai contoh, Terengganu. Negeri-negeri ni, dia ada British. Tapi British ni dia macam subtle je. Dia macam, dia nak buat tapi tak boleh buat. Dia cuma boleh nasihat sahaja. Tapi kalau resident, dia boleh buat. Dia boleh buat sebab dia reside kat situ. Faham tak Vinesh? Itulah beza sistem residen dengan penasihat. Saya harap awak faham Vinesh. Baru saya faham? Huzaifah Al-Iman. Okey, noted. Okey, kat sini tadi Okey, bagi negeri-negeri Melayu bersekutu, British hanya mengambil alih pentadbiran pada peringkat pembesar negeri. Ini sistem residen ni. Raja-raja Melayu kekal sebagai pemerintah berdaulat walaupun dikehendaki menerima nasihat daripada pegawai British yang dilantik sebagai residen. Ini dia reside. Bagi negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, ini bersekutu, ini tidak bersekutu. Kedudukan raja yang memerintah adalah lebih kukuh. Nampak? Dia lebih kukuh berbanding dengan negeri-negeri Melayu bersekutu tadi. Contohnya negeri Kelantan, Terengganu, Johor. Raja di negeri-negeri tersebut lebih kukuh. Sebab apa? British hanya menempatkan penasihat. Namun pentadbiran negeri tetap dilaksanakan oleh pembesar yang dilantik oleh raja. Ini Vinesh persoalan awak tadi. Berbeza dengan negeri Melayu bersekutu. Nasihat dan dilantik sebagai residen. Walaupun raja tu berdaulat. Sebab dia dah mengambil alih pentadbiran. Anak panah pun tak betul ni. Pentadbiran. Dia dah ambil alih pentadbiran. Kalau yang ni, pembesar tempatan yang buat.
Semua yang boleh nasihat hanya British. Senang saja nak ingat sistem ni. Sistem residen, NNMD, sistem penasihat, NMMTB. Banyak ni. Penggubalan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895 dan Undang-Undang Bagi Diri Kerajaan Terengganu 1911 menyelahkan ciri pemerintahan raja berperlembagaan dalam Kesultanan Johor dan Terengganu. Ni macam, okey, take note yang ni. Mana ni? Mana nak pandang saya? Ini. Astaghfirullahalazim. Okey. Tak bagi kerja sama pula pen saya ni. Pen saya ni tak bagi kerja sama pula hari ni. Saya guna ni, Huion ni. Maksudnya kalau saya tulis ni, patutnya dia detect lah ni, tak detect. Buat tulis tangan kot. Tak detect langsung. Tiba pula ranting. So setakat ni ada soalan? Untuk sebelum Perang Dunia, ni baru latar belakang ni. Latar belakang ni banyak juga konsep. So apa yang kita perlu tahu dan kita perlu faham yang kat sini adalah negeri-negeri pula dah. Negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Dan apa sistem yang dia ada. Dan macam mana? Oh Sofia, selamat datang Sofia. Dan macam mana dia menjadi perubahan kepada negara Malaysia nanti. Penggubalan undang-undang tersebut berkait rapat dengan usaha raja, pembesar dan rakyat untuk menghalang perluasan pengaruh British dan mengekalkan kedaulatan negeri. Tahu tak sebab apa? Okay, ni macam, ni side story lah bagi sejarah ni, bagi cerita ni. Sebab apa? Sebab apa negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ni, dia dah ada undang-undang. Undang-Undang Tubuh Johor, Undang-Undang Kerajaan Terengganu. Sebab British dia jajah negeri Melayu bersekutu dulu. Tidak bersekutu tu dia lambat sikit. So bila British jajah macam masuk dalam pentadbiran negeri Melayu bersekutu tu, contohnya Negeri Sembilan, Perak, negeri-negeri tidak bersekutu ni dia nampak. Kelantan, Terengganu, Johor dia nampak macam, nampak British masuk dekat Perak and then dia buat palatau, dia tak bil. Kita tak boleh ni, kita tak boleh macam ni. Kita perlu buat satu benda untuk halang benda tu. Sebab itulah wujudnya Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor, dia ikut Turki Johor ni. Dan Undang-Undang Kerajaan Terengganu ni, dia ikut Islam sikit. Jadi bila dia buat undang-undang, British nak masuk, macam, hold on. Dia tunjuk undang-undang. Kita dah ada undang-undang ni, kamu tak boleh buat palatau. And then British pun akur dan cuma jadi penasihat saja. Okay, tu sebab dia. Okay, seterusnya. Okay, inilah pada tahun 1987, ni adalah antara sultan-sultan yang ada lah. Contohnya gambar yang pertama ni adalah Sultan Perak, Sultan Pahang yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan, dan last sekali adalah Sultan Selangor. Sultan Selangor. Yang inilah negeri-negeri Melayu bersekutu. Inilah negeri-negeri Melayu bersekutu. Sultan Perak, Sembilan, Pahang, Selangor. PSPS. Kalau Penang dia negeri-negeri Selat. Negeri-negeri Selat ni dia berbeza sikit sebab dia dah lagi memang British gila tapi Melaka pun negeri-negeri Selat. Okay, itu contoh dia. Ni nampak gambar ni. Kalau kita notice, gambar 1, 2 dan 3, lokasi dia sama. Lokasi dia sama. 1, 2, 3. Sebab apa? Kita lihat ya. Sultan sama. Kebijaksanaan diplomasi Raja-Raja Melayu membolehkan pemerintahan beraja dipertahankan. Raja sebagai ketua negeri mengesahkan undang-undang membuktikan kedaulatan raja dalam struktur pentadbiran negeri Melayu. Perjanjian antara Raja-Raja Melayu dengan British
sebelum Perang Dunia yang Kedua tidak memindahkan kedaulatan negeri Melayu kepada British. Negeri Melayu hanya menjadi negeri naungan British. So, sultan-sultan ni dia dah buat macam meeting. Dia panggil Durbar. Durbar. Maksudnya macam persidangan, Sultan Selangor datang, Sultan Perak datang, Yang di-Pertuan Negeri Sembilan datang. Satu lagi apa tadi? Perak pun datang. Jadi dia discuss, cakap, kita ni negeri-negeri Melayu bersekutu. British dah banyak, dah take over kawasan kita ni. Macam mana? Dia tanya. Dia bila dia bersidang, dia cakap macam ni. Okey, rasanya kita kena bergabung ni. Kita bergabung, kita cakap kat British yang British, kamu tak jajah. Tapi kami masih lagi dalam naungan British. Maksudnya, kuasa raja tu masih ada, kedaulatan tu masih ada, cuma yang take overnya British. So kalau andai kata kedaulatan raja tak ada, kedaulatan raja tak ada, maksudnya raja automatik hilang kuasa. Dan negeri-negeri ni akan menjadi hak milik British sepenuhnya. Walaupun British dah pergi sekalipun, pergi ke balik negara asal, masih lagi duduk under British. So inilah apa-apa yang kita perlu ambil tahu tentang Majlis Raja-Raja. Dia dah banyak perjuangkan dah ni. So persoalan dia sekarang ni, adakah raja berperlembagaan kukuh? Kita lihat, dia ada dua pemikiran kat sini. Yang perempuan ni cakap, kita lihat dari aspek semasa pendudukan Jepun macam mana. And then yang lelaki pakai kacamata ni cakap, dia nak cerita pasal selepas Perang Dunia yang Kedua. So kita akan lihat, adakah raja berperlembagaan kukuh semasa pendudukan Jepun? Okay. Jom kita lihat. Okey, perempuan ni cakap, saya bagi nama lah kat dia, saya bagi nama dia Sofia. Okey, Sofia. Sofia menerangkan raja berperlembagaan ni semasa pendudukan Jepun kukuh. Nampak dia tulis kat situ, raja berkuasa. Semasa pendudukan Jepun, raja-raja Melayu ni diiktiraf sebagai ketua dalam hal ehwal agama Islam. Raja ni ketua. Even Jepun datang sekalipun duduk kat tanah Melayu, raja masih lagi kukuh cakap, aku ketua agama dalam agama Islam. Raja-raja Melayu juga memperoleh pendapatan seperti sebelum Perang Dunia yang Kedua. Sebab apa? Masih lagi masuk income masih lagi dapat, contohnya bayaran cukai dan sebagainya, masih lagi dapat. Pengiktirafan tersebut diisytiharkan semasa persidangan Raja-Raja Tanah Melayu dan Sumatera dengan Pemerintah Tentera Jepun di Singapura pada Januari 1943. Maksudnya, raja datang ramai-ramai bersidang ni, tajuk bab 3 ni memang banyak raja bersidang. Sampai habis topik raja bersidang je. Raja bersidang 1943 ni, dah ada Pemerintah Tentera Jepun kat situ juga. Dia pun cakap, okey, aku iktiraf raja-raja ni ada di tanah Melayu sekarang ni. Semua orang iktiraf, termasuklah tentera Jepun. Tapi tentera Jepun macam dia tak kacau lah kerabat dia raja. Dia cuma pergi dekat rakyat-rakyat marhain je. Dia pergi macam, dia bunuh, dia rogol dan sebagainya. Tu tentera Jepun. Tapi at the same time, dia respect kerabat dia raja. Kedudukan Raja-Raja Melayu di negeri masing-masing diletakkan di bawah pengawasan Gubernur Jepun di Tanah Melayu. Nampak? Sebab Jepun ni dia nak jajah, dia dah masuk banyak kawasan. Jadi dia nak jaga raja ni. Takut raja ni nak lawan dia ke bagi arahan tu, okey, kau pergi berperang, kita bunuh tentera Jepun. Sebab tu dah wujudnya Gubernur Jepun di Tanah Melayu, sebab dia nak pantau. Dia nak lihat pergerakan ataupun pemikiran pemimpin di Tanah Melayu macam mana. Tapi in a sense lah, ni dari sudut sejarah lah. Dari perspektif sejarah,
untuk memperjuangkan kemerdekaan tanah Melayu, raja ni kurang memainkan peranan. Ini pendapat saya lah. Tapi yang memainkan peranan adalah golongan-golongan cendekiawan, cendik pandai. Contohnya yang menyebarkan akhbar, risalah, al-imam, neraca, jawi peranakan, novel, anak Mak Nela Gila, Putera Gunung Tahan, golongan nasionalis yang belajar dekat Mesir, yang belajar dekat sekolah Inggeris, MCKK. Sampai, saya tak tahu saya pernah cerita ke tak, sampai penyebaran ideologi untuk bangkitkan nasionalisme tu, bukan raja yang buat, tapi lebih kepada golongan marahan yang buat untuk menjadikan sampai sanggup tulis nota atas roti bagi dekat jiran. Lepas tu jiran buka roti, terkejut. Ayolah kita bangkit merdeka. Contohnya macam tu. Tapi in a sense, raja ni berperanan jugalah. Tapi tak sebanyak seperti mana golongan nasionalis, golongan marahan yang memperjuangkan kedudukan tanah Melayu. Parti politik juga memainkan peranan yang penting untuk kemerdekaan. Okay, ni perempuan ni cakap, Sofia cakap, semasa pendudukan Jepun, raja berkuasa. Okay, kita lihat lelaki pakai kacamata tu cakap apa pula. Okay, raja hilang kuasa. Ya, ada soalan ke? Saya dengar suara tadi. Cikgu, Ya? minta maaf cikgu. Cikgu boleh explain lagi tak dengan detail dalam semasa pendudukan Jepun? Sebab saya tak dapat faham selepas saya baca di petikan. Okey. Minta maaf, cikgu. Untuk pendudukan Jepun, apa yang awak nak tahu tu? Okey, saya cerita dari mulalah contohnya. Dia ada negara-negara di Asia Tenggara. Ini yang permulaan dia, negara-negara di Asia Tenggara. And then, first kali Jepun datang, apabila Thailand tak guna betul Thailand. Dia bersubahat dengan Jepun. Dia cakap, okey Jepun datang sini, kamu laluan ni untuk masuk jajah tanah Melayu. Tu Thailand. And then bila Jepun masuk tanah Melayu, sebab apa Jepun datang? Sebab dia guna dasar imperialisme. Dia nak tunjuk yang dia tu kuat. Sebab apa? Masa ni perang Rusia-Jepun berlaku. Dah tamat dah perang Rusia-Jepun tu. Dan Jepun menang. And then Jepun menang, dia ada satu perasaan macam, kalau ikut Rusia, badan Caucasian tu maksudnya orang badan besar, badan tegap, tinggi. Jepun ni kecil je. Kecil je. Tapi dia boleh menang lawan dengan Rusia. Bila dah menang, Jepun tu macam dapat satu semangat untuk meluaskan empayar dia. Dasar imperialisme. Sebab itulah dia pergi ke tanah Melayu untuk jajah. Sebab dia macam lihat, okey, British datang masa tu. British ni macam datang balik. Tak guna betul British ni. And then bila Jepun datang, apa yang dia nak buat adalah dia nak menjepunkan tanah Melayu. Yang ni yang menarik sebenarnya. Dia nak menjepunkan tanah Melayu. Persoalan kalau saya nak cerita pasal Jepun ni memang panjang sangat lah. Tapi saya cuma boleh bagi tahu roughly lah. Jadi bila Jepun datang ke tanah Melayu ni, dia nak sebar. Sampaikan bila kat sekolah, pelajar sekolah nyanyi lagu Jepun. Kimigayo. Kalau kamu buka YouTube, kamu boleh dengar lagu Kimigayo tu. Dia macam lagu Kiroro Mirai. Tak lebih kurang macam tu lah. Sebab dia nak cakap Maharaja Meiji tu macam almost like a god, macam Tuhan. So kalau aku puja Maharaja aku, kau juga orang Melayu perlu puja Maharaja aku. Sebab bangsa Jepun ni lah bangsa yang sangat hebat. Kamu perlu ikut aku. Tapi yang nak dijadikan cerita, walaupun Jepun ni dah banyak buat benda kat tanah Melayu, nak dijadikan cerita, masa Jepun datang ke tanah Melayu tu, masyarakat di tanah Melayu tu dia berbagai kaum. Sebab British dah bawa masuk masyarakat India, masyarakat Cina, ada kepelbagaian kaum. And then bila Jepun datang ni, dia macam, aku nak buat apa ni? Negara ni pun macam
still developing, masih lagi nak membangun dengan banyak infrastruktur yang masih belum dimulakan. And then golongan nasionalis pun dah banyak kat tanah Melayu sebab British dah datang ke tanah Melayu, and then orang pun dah sedar, apa benda lah British datang ke tanah Melayu ni, ini tanah aku kot. And then bila dah ada kesedaran tu, macam benda tu boleh guna untuk fight tentera Jepun balik. So sebab itulah Jepun macam sedar, macam tak boleh go on ni kat tanah Melayu ni, belah lah. And then dia pun belah. Sama juga dengan British. Ni macam percintaan lah. Contohnya, okay, tanah Melayu ni macam sangat-sangat hot lah. Semua orang nak tanah Melayu. Belanda nak, Portugis nak, British nak, Jepun nak. Semua lah nak. Semua nak tanah Melayu. Hot sangat. And then bila seorang datang, contohnya Belanda dengan Portugis, kita buang lah sebab ni sekejap je. Yang British datang, dia macam manipulate tanah Melayu ni. Tanah Melayu ni macam dah tak suka dah lah kat British sebab datang kat tanah Melayu and then buat palatau. Macam reject lah British, tak nak British. And then Jepun pula datang. Tanah Melayu ni masih belum move on lagi dengan British. Sebab dah tahu dah palatau segala keburukan yang British buat. Datang pula Jepun. And then tanah Melayu reject lah juga. Dia dah belajar dari kesilapan. Dah tak nak bercinta dah. Tanah Melayu dah tak nak bercinta dah. Cuma nak bercinta dengan diri sendiri. Tu tanah Melayu. Banyak pula saya sembang ni. Tapi saya harap awak faham lah analogi yang saya bagi Vinesh. Tapi in the end, Jepun tu dia macam one hit wonder je lah. Dia datang sekejap, dia belah. Tak ada makna pun Jepun tu. Cuma dia side story tu je lah banyak sikit. Ni selepas Perang Dunia Kedua saya sambung. Raja hilang kuasa. Ni, Raja hilang kuasa. Tadi Sofia cakap Raja berkuasa. Bila Raja berkuasa tu? Semasa pendudukan Jepun. Sebab itulah Jepun datang ke tanah Melayu. Dia dah datang sewaktu dah ada kesedaran dalam masyarakat. So, nak tak nak, Jepun macam go with the flow lah. Timing tu tak kena lah Jepun tu. Okay, kita lihat selepas Perang Dunia Kedua. Raja hilang kuasa. Kenapa Raja hilang kuasa? Pemerintahan beraja menerima cabaran. Ada cabaran. Apabila Malayan Union diperkenalkan pada tahun 1946. Apa benda Malayan Union tu? Nanti kita lihat apa benda. Raja-raja Melayu kehilangan kuasa sebagai pemerintah negeri kerana kuasa pemerintahan diambil oleh Raja Inggeris. Hilang kuasa selepas Perang Dunia. Hilang kuasa. Raja-raja Melayu yang selama hidup bersidang, datang daripada Perak, datang daripada Negeri Sembilan, datang daripada mana-mana lah. Datang bersidang, and then dia berhilang kuasa. Sebab dengan adanya Malayan Union yang merampas hak Raja Malayan Union ni. Kerana kuasa pemerintahan diambil oleh Raja England. Raja England pula yang tak ambil tanah Melayu tu. Nonsense. Apa benda lah British ni? Stress pula. British memerintah Malayan Union secara langsung melalui gubernur yang dilantik oleh kerajaan British. Raja hilang kuasa, gubernur pula naik. Gubernur tu biasanya masyarakat British lah. Kesepakatan Raja-Raja Melayu menentang Malayan Union dengan sokongan orang Melayu menyebabkan British menggantikan Malayan Union dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Nampak tak kat sini? Memang kalau kita baca statement macam ni, macam kita baca statement ni sebagai satu perkataan dan satu ayat sahaja. Okay, kita lihat, kita cuba faham apa yang dicakap kat sini. Dia cakap macam ni. British, dia wujudkan Malayan Union yang duduk bawah Raja England. Raja pun hilang kuasa. Bila dah hilang kuasa ni, raja-raja ni pun berpakat. Dia berpakat untuk fight British. Dia cakap lah, apa benda hang buat pada tahun di tanah Melayu ni, hang pasal apa? Contoh. Lepas tu bila dah kena desakan demi desakan, banyak mengasak ni. And then British pun macam stres, macam fed up. Banyak pula cekadak raja-raja ni. And then bila dah tak mendapat sokongan, dah dapat tentangan pula daripada raja dan juga masyarakat di tanah Melayu, British pun cakap, okay, kita stop Malayan Union, kita tukar.
kita tukar Persekutuan Tanah Melayu 1948. Oh, dia nak juga. Dia nak juga. Nak jadi orang tengah juga. Apa yang kita perlu tahu je sifat British ni, dia lah macam acah-acah pandai. Acah-acah pandai. Bila orang dah tak setuju Melayu Union, tak apa. Kita tukar je lah. Kita tukar Persekutuan Tanah Melayu. Tahu tak apa yang perlu buat? Hang perlu belah British. Hang perlu belah. Tu je kerja hang. Hang belah, hang buat pelatau nak tukar Persekutuan Tanah Melayu tu tak apa. Hang belah, biar je ni. Raja-raja ni takbir. Sorry. Lebih emosinya. Okey. Kalau ada soalan tanya. Saya suka kalau ada soalan. Kita boleh bersembang. Tapi saya tak nak sembang seorang lah. Saya nak tanya kamu semua lah pula. Takut saya syok seorang je ni. Okay, saya nak tanya Ahmad Al-Iman. Okay, tertarik pada nama ni. Ahmad Al-Iman, anda di talian? Ya. Okay. Apa pendapat kamu tentang ni, British ni? Tahu lah. Tentu. Hang bagi tahu je apa-apa pun. Tak ada salah, tak ada betul. Kita discuss. Macam mana? Tahu saya tak tahu. British ni apa? Ya? Macam mana Ahmad? Hang faham tak apa yang diterangkan ni? Raja-raja Okey, soalan ni lah. Hang rasa British ni baik ke jahat? Baik ke jahat? Senang je. Baik ke jahat? Baik kot. Baik. Sebab apa? Sebab dia ada ganti Melayu Union dengan Persekutuan Tanah Melayu pada 1948 tu. okey. Saya setuju. Baik lah. Boleh dikatakan baik lah sebab dia dengar cakap raja-raja tu kan. Okey. Okey, nak dengar analogi tak Ahmad Al-Iman? Saya suka bercerita benda ni dekat studio-studio saya. Okey, terima kasih Ahmad Al-Iman. Okey, antara persoalan yang sangat glamour ya dari sudut sejarah adalah kita sebagai rakyat Malaysia, pandangan kita terhadap British tu macam mana? Adakah British tu baik ataupun jahat? Baik ataupun jahat? Nah, tu macam secara kasar lah, baik ke jahat. Okey, analogi dia senang saja. Bayangkan ada sebuah rumah. Okay, ni rumah lah ni. Rumah 2 tingkat sebab orang ni kaya. Rumah. Tak nampak macam rumah pun. Kalau macam ni boleh tak? Oh, tak boleh. Astaghfirullahaladzim. Tiba pula je macam ni. Saya sambung je lagi rumah ni. Ni bayangkan ya, ni sebuah rumah. And then ada seorang. Mana pen ni? Astaghfirullahaladzim. Okay, ada seorang kat sini. Ni kita letak X. Sebab dia adalah pencuri. Dia nak masuk dalam rumah ni. And then dia pun masuk dalam rumah ni. And then banyak gila cash dalam ni. Cash. Dia masuk dalam rumah ni. Dan dia nampak semua duit ni, semua dia ambil. Semua dia ambil dalam rumah ni. And then bila tengah mencuri tu, tiba-tibalah pencuri ni sakit perut. Sakit perut pula. And then dia pusing lah tingkat. Satu ni cari tandas. Tak ada tandas. Naik pula tingkat 2, cari tandas. Tak ada juga. Dah tak tahan dah ni, nak berak dah ni. Tak tahan. And then dia pun bina lah satu tandas. Dekat tepi ni, dia bina satu tandas untuk dia berak. And then bila dah berak, dah ada tahi kat sini, dia ambil duit, dia belah. Dia balik, dia lari. Duit ada kat tangan dia. And then tuan rumah pun datang. Ni tuan rumah. Tuan rumah dengan anak dia, dengan bini dia. Anak dia datang.
And then dia masuk dalam rumah ni. Dia masuk. Dia terkejut. Duit tak ada pun. Mana perginya duit? Mana pergi duit? And then dia terkejut lagi. Ada tandas. Wah, ada tandas. Siapa baik hati sangat ni bila tandas? Si ada taik lagi dalam rumah ni. Ni adalah analogi yang digunakan untuk kita faham. Pencuri itu adalah British. And then penduduk tu ada ayah, ada mak, ada anak tu adalah kita, masyarakat Malaysia. Duit kita dah banyak dah kena curi. Maksudnya kekayaan hasil bumi. Semua British ambil. Semua dia ambil, dia tak ambil semua benda. And then dia tinggal tandas. Tandas tu kita boleh gunalah tandas tu. Taik tu kita flush lah, kita buang taik tu. Tandas tu apa? Tandas tu adalah sistem yang diperkenalkan oleh British. Dan juga segala benda yang dibuat. Contohnya, jaringan pengangkutan. Contohnya kereta api. Kereta api. Baguslah British dia bina kereta api kot kat tanah Melayu. Dia bina kereta api sebab dia nak angkut biji timah. Dia angkut biji timah untuk dia bawa balik ke negara dia. Baguslah British dia buat jalan raya untuk dia naik kereta. Untuk permudahkan dia nak kautkan hasil keuntungan tu. And then kita ni, bila dah kena curi, kena rompak semua sebab kita tak nampak. Sebab kekayaan tu dia macam yang dulu punya. Dan kita nampak apa yang kita ada je sekarang ni. Dan bila nampak, tu jadi persoalan. Adakah kamu suka pencuri, curi duit kamu, and then tinggal satu tandas yang kamu boleh guna? Dia ada dua perspektif. Saya tak cakap kamu salah. Sebab ada juga orang berpendapat. Kawan saya sendiri pun, guru sejarah, dia cakap British tu baik. Sebab tanpa pembangunan British buat, siapalah kita sekarang ni? Tu hujah dia. So saya tak cakap dia salah. Dia dengan pendapat dia, saya dengan pendapat saya. Okay, Aliman, kalau kamu cakap British tu baik, sebab dia setuju, dia sokong dengan Raja Melayu, pun betul. Tu tak salah. Betul. Terima kasih Ahmad. Okay. Orang lain pun jangan dengar saja, nanti saya tanya balik. Ahmad tu dah selamat dah Ahmad ni. Saya rasa nak try Huzaifah lah pula nanti. Okay, bersedialah Huzaifah ya. Sofia ke? Saya lihat ada nama Mursyid Hamdan. Elok juga ni. Alia Adriana, Nur Ain Fatin, Sofia, Syed Asfar, Umairah. Okay. Ada Jennifer Ikah. Vinesh. Vinesh pun menarik juga kalau tanya Vinesh ni. Okay, kita sambung ya tadi. Banyak pula sembang. Kedaulatan Raja-Raja Melayu diwarisi daripada Kesultanan Melayu Melaka. Dikembalikan seperti sebelum Perang Dunia Kedua melalui Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, bagus Ahmad Al-Iman. Nampak? Bila British cakap, okey, kita buat Persekutuan Tanah Melayu, automatically dia macam balik kepada asal. Alhamdulillah. Berbalik kepada asal. Bagus. Terima kasih. Maksudnya bila berbalik kepada asal, maksudnya, nanti kita lihat, undang-undang tubuh digubal oleh Raja-Raja Melayu bagi negeri masing-masing dan diguna pakai sehingga hari ini yang mengangkat Raja-Raja Melayu sebagai Raja berperlembagaan. And then, tadi kita lihat, berkuasa, tak berkuasa. Saya tersilap tekan slide. Berkuasa, tak berkuasa. And then berkuasa balik. Dia get back. Contohnya perempuan ni dengan lelaki ni, dia cakap raja berkuasa. And then raja hilang kuasa. And then raja berkuasa. Astagfirullahaladzim, silap tekan slide lagi. Raja berkuasa mula-mula. And then raja hilang kuasa. And then raja berkuasa balik. Yang ni selepas merdeka. Tadi sebelum dah berkuasa dah masa Jepun datang tu. Masih ada kuasa. And then bila Perang Dunia Kedua, British datang, hilang kuasa sekejap. Sebab ada Malayan Union. And then selepas merdeka, ada Persekutuan Tanah Melayu 1948, Raja berkuasa balik. Ya, ada soalan? Ada soalan ke siapa-siapa? Tak nak cikgu. Okey. Baguslah Vinesh ni, proaktif. Saya nak juga dengar suara Adelina ke tanya cikgu. Ataupun Huzaifah ke, Syed Asfar ke tanya.
Cikgu, saya ada soalan. Itulah tugas saya kat sini, saya untuk berbincang dengan kamu. Kalau kamu ada soalan, tanya saja saya. Saya tak makan orang lah. Lebih-lebih saya sembang je. Ni saya dah nak mula sembang balik. Astagfirullahaladzim. Okay, selepas merdeka. Kemerdekaan Tanah Melayu pada tahun 1957. Merdeka ni, merdeka. Diperoleh melalui perundingan dan persetujuan Raja-Raja Melayu. Pemerintahan Beraja diteruskan dalam perlembagaan persekutuan dan beberapa pindaan dibuat supaya sesuai dengan konsep demokrasi. Apa itu konsep demokrasi? Adalah konsep suara rakyat. Suara rakyat. Jawatan yang di-Pertuan Agong diwujudkan sebagai Ketua Utama Negara. Ketua Utama Negara. Ketua Utama Negara. Kedudukan, kuasa dan tugas yang di-Pertuan Agong termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Ciri raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen dalam perlembagaan persekutuan, mengiktiraf raja sebagai pemerintah tertinggi negara. Ini semua orang tahulah. Raja ni lah yang paling tertinggi sekali. Sementara itu, rakyat diberi hak memilih wakil mereka melalui pilihan rakyat untuk membentuk kerajaan. Inilah maksudnya. Tapi kalau kita flashback balik, segala yang kita belajar ni, dia agak senang sebenarnya untuk kita faham sebab kita dapat lihat secara kasar sebab benda ni pun still ongoing. Maksudnya kita ada pilihan raya, kita ada raja-raja, majlis raja-raja, ciri perlembagaan. Ada banyak contoh. Kita nampak setiap hari. Apa yang saya notice sejarah ni, dia mula jadi macam pengajian am. Pengajian am. Contohnya kalau kamu menguasai bab ni, kamu boleh jadi lawyer. Kamu tahu fakta dan kamu tahu undang-undang. So it's a good thing lah. Sekali lagi saya nak cakap untuk YDPA ni ada bulat. Pertama sekali adalah perundangan. Kedua adalah kehakiman. Yang ketiga adalah pentadbiran. Okey. Kenapa ada 3 kuasa ni? 3 kuasa ni dah untuk, ni lah maksud pengasingan kuasa tadi. Kalau ada satu individu, contohnya lelaki ni yang pakai spek mata ni. Dia yang takbir, dia yang buat undang-undang, dia yang menghakimi. Untuk sesebuah negara. Kamu rasa benda tu elok ke tak elok? Tak elok lah sebab dia macam abuse of power. Dia akan buat ikut kehendak dia je. Sebab tu ada pengasingan kuasa. Apa fungsi pengasingan kuasa? Adalah untuk menstabilkan ataupun menjamin hak sama rata antara masyarakat-masyarakat di Malaysia. Okay, kita lihat yang seterusnya. Sejarah dan kedudukan institusi Majlis Raja-Raja. Tadi kita dah lihat latar belakang ya. Oh, panjang lebar latar belakang tapi in the end benda tu simple saja. Iaitu macam mana dulu zaman Kesultanan Melayu Melaka and then berubah. Ada sistem pentadbiran sendiri. Kadang-kadang raja berkuasa, and then tak berkuasa, and then berkuasa balik. Senang saja. Sejarah dan kedudukan institusi Majlis Raja-Raja. Ada 5 benda kat sini. Pertama sekali lah pembentukan durbar. Durbar. Apa benda itu durbar? Durbar ini adalah persidangan, meeting, Zoom meeting. Itu durbar. Negeri-negeri Melayu bersekutu. Okey, apa itu negeri-negeri Melayu bersekutu? Siapa ingat? Saya nak tanya Huzaifah. Huzaifah ada di talian? Huzaifah. Ada tak? Cikgu, Ya? kita apa untuk 5 topik ni, sebelum punya slide cikgu boleh tunjuk tak apa diberi tajuk dia? Tajuk apa? Sebelum slide ni. Sebelum slide ini, tajuk dia apa? Yang tunjuk Raja Perlembagaan, something like that. Ni. Yes? Tak, bukan cak. Datuk apa?
Sekarang kita dalam yang ketiga kan, yang di Pertuan Agong punya. Tak, kita yang kedua. Oh, Yang ni. bukan saya tanya yang selepas Merdeka punya slide kan. Ha? Okay, yang selepas tu punya slide saya mau tengok dia punya tajuk dia. Oh. Contohnya yang ni. Selepas ni. Selepas okay, yang ni dengan yang selepas punya. Yang ni. Ya. Kedudukan Ha. Ini okay. Kenapa Sejarah Vinesh? dan kedudukan. Sebab saya tulis notes. Oh, tulis notes. Betul lah tu. Kedudukan Majlis Raja-Raja. Okay. Okay, Cah. Okay. Okay. Oh, Huzaifah. Okay, Huzaifah selamat dah tiba. Huzaifah. Mana Huzaifah? Mic problem cikgu. Aduh. Cikgu dibuat tandas guna apa? Aduh, baru baca. Dibuat tandas guna ni lah butter. Letak butter, tutup buat petak, and then dia berak dalam tu. Bila orang nampak dia tarik dalam tu, automatik orang cakap, oh tandas lah ni. Mic problem Huzaifah. Okay, tak apa. Kita pergi dekat ladies pula. Okay, ladies. Okay, Adeline Faikah ada di talian. Adeline Faikah. Assalamualaikum Adeline. Adeline keluar ke? Adeline keluar. Okay, Umaira ada Umaira. Umaira, anda di talian? Okay, Umaira. Okay, saya nak tanya awak lah. Negeri-negeri Melayu Bersekutu. Okay. Kamu ingat tak negeri-negeri Melayu Bersekutu? Ingat tak? Kamu nak type ke kamu nak jawab melalui mic? Saya takut salah. Tak apa, cikgu beritahu je. Ya? Tak ingat. Ingat lupa. Okay, apa yang kamu ingat? Satu pun tak apa dah. Saya bagi tips tadi, senang je dia ingat. Untuk negeri-negeri Melayu Bersekutu, ingat PS4. PS4. Pulau Pinang. P ni Pahang, Oh. Perak, Selangor. Satu lagi lah 9. For negeri 9. Ya Allah, hodohnya tulisan saya. Kenapalah pen ni macam ni hari ni? Sofia, ingat tak apa benda 4 negara tadi, 4 negeri tadi? Saya dah baru je bagi tahu tadi. Perak, Pahang, negeri 11. Okey, bagus. Huzaifah. Good job. Okey, Sofia. Cepat Sofia. Apa? Saya nak dengar daripada Sofia sendiri jawapannya. NNMB. Sofia, anda di talian Sofia. Okey, lihat. Yes. Contoh negeri-negeri Melayu Bersekutu. Contoh ni. Contoh dia apa? Contoh ni. Aduh. Contoh ni. Dia macam ni kalau nak ingat.
untuk negeri-negeri bersekutu, dia ada 4 negeri tu saja. Ingat PS4. Ingat PS4. PS4 untuk negeri-negeri bersekutu. PS tu Perak, Pahang. 9 Selangor. Dan negeri-negeri selebihnya adalah negeri Melayu tidak bersekutu. Kelantan, Terengganu, Johor. And then ada satu negeri tu adalah negeri-negeri selat. Alhamdulillah. Negeri selat ni adalah negeri yang special case. Negeri selat seperti Melaka. Melaka, Pulau Pinang. Benda ni. Okay, saya baca check sekejap. Okay, faham Perak Negeri Sembilan Selangor. Okay, good job Sofia. Si senang je. Nanti soalan kuis je, hampa boleh jawab lah ni. Itu yang pertama Yang pertama untuk kedudukan institusi Majlis Raja-Raja. Yang pertama ialah pembentukan Durbar. Bila nak terbentuk institusi beraja ni, dia buat Durbar. Apa Durbar adalah meeting, persidangan. And then point yang kedua ialah Majlis Sultan-Sultan semasa Malaya Union. Bila ada Malaya Union, British buat ni, Majlis Sultan-Sultan ni wujudlah sebab dia nak kemukakan satu hasrat untuk cakap belahlah British, biarlah golongan Raja Melayu takbir. Sampai seperti mana saya tanya siapa yang tadi? Huzaifah kan? Ahmad Al-Iman. Ahmad Al-Iman cakap sebab itulah British cakap okay, stoplah Malaya Union. Kita buat Persekutuan Tanah Melayu 1948. Dan yang ketiga, Majlis Raja-Raja semasa PTN 1948. And then Majlis Raja-Raja selepas merdeka. And then kedudukan Majlis Raja-Raja sekarang. Lihat ya. Pembentukan Durbar, negeri-negeri Melayu bersekutu. Kalau kita ingatlah, negeri-negeri bersekutu ialah PS4 tadi. Perak, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan. Durbar dibentuk pada tahun 1867 seiring dengan penubuhan negeri-negeri Melayu bersekutu. Durbar dalam negeri-negeri ini berperanan sebagai sebuah majlis persidangan. Okey, Durbar ni adalah persidangan. Durbar ini adalah persidangan bagi Raja-Raja Melayu negeri Perak, Selangor, Pahang dan Negeri Sembilan. Oh, ni ada ni. Pen hilang je. Tak cukup bateri ke apa ni? Pen dah tak detect lah. Tak apalah, saya sambung untuk membincangkan hal ehwal pentadbiran kerajaan persekutuan dengan pihak British. Kini nak meeting je lah dengan British ni, nak cakap dia nak takbir. Tu yang pertama. Ingat ya, Durbar. And yang kedua, Majlis Sultan-Sultan semasa Malaya Union. Tadi tak ada lagi Malaya Union. Lihatlah tahun bila. 1897. Ada Durbar. And then, wujud Majlis Sultan-Sultan semasa Malaya Union. Perlembagaan Malaya Union 1946 memperuntukkan penubuhan Majlis Sultan-Sultan, The Council of Sultans, di bawah The Malaya Union Order in Council 1946. Majlis Sultan-Sultan ini dipengerusikan oleh Gubernur Malaya Union. Ahli majlis terdiri daripada 9 orang raja Melayu dan 3 pegawai kanan British. Oh, dia kalau cuba kita bayangkan dia macam satu persidangan. Raja dari Pahang. Tak masuk. Raja dari Perak. Tak menarik sangat ni. Tapi bayangkan ada gamelan ke apa. Macam drama-drama lah. Kita tengok contoh cerita kat Netflix tu ada banyak music di effect. Cuba bayangkan. Kita bayangkan, insyaAllah kita akan ingat. Tiba. Okey. Antara fungsi Majlis Sultan-Sultan termasuklah membincangkan undang-undang berkaitan dengan agama Islam dan menasihati Gubernur
tentang perkara yang dibangkitkan oleh Raja-Raja Melayu. Okay, make sense? Walau bagaimanapun, majlis tersebut tidak pernah diwujudkan dalam tempoh Melayu Union kerana Raja-Raja Melayu menentang pelaksanaan Melayu Union. Okay, jadi kelakar. Sebab apa? Nampak tak British menerusi Melayu Union, dia cakap, okay macam ni. Bila dia buat Melayu Union, dia cakap, okay Sultan, mari join, kita ada buat majlis Sultan ni. Bila dah buat ni, ada fungsi dia untuk bincangkan undang-undang berkaitan dengan agama Islam dan menasihati gubernur tentang perkara yang dibangkitkan oleh Raja-Raja Melayu. Dia macam buat apa, macam tak relevan langsung apa yang Melayu Union cuba sampaikan. Sampai majlis Sultan ni tak pernah diwujudkan dalam tempoh Melayu Union. Sebab apa? Sebab Sultan, Raja-Raja ni rebel. Cakap, hang pasal apa nak sangat buat Melayu Union hang? Siap cakap lagi. Kadang-kadang kita kesian juga kat British ni. Risau kadang-kadang. Lihat British ni macam cuba nak get back dengan Raja-Raja, tapi Raja-Raja macam tak nak. Tak nak. Macam drama lah, drama TV3, drama sejarah ni. Best ni kalau buat filem ni. Syed Asfan boleh berlakon dalam cerita drama ni. Okey, poin yang ketiga lah majlis Raja-Raja semasa Persekutuan Tanah Melayu 1946 kan? Ke 48? 48 rasanya. Okey, 48. Majlis Raja-Raja ditubuhkan secara rasmi pada tahun 1948 apabila Persekutuan Tanah Melayu dibentuk menggantikan Malayan Union. Berdasarkan perjanjian PTM 1948 ni, Majlis Raja-Raja menjadi institusi yang dilengkapi dengan kuasa dan sekretariat sesuai dengan kedudukan dan peranannya. Wow, dia macam reborn, raja yang reborn. Dah hilang kuasa, kita reborn balik. Jadi macam apa? Jadi something new, something fresh yang lagi hebat. Majlis Raja-Raja diurus sepenuhnya oleh Raja-Raja Melayu. No more. Okay. Aduh. Saya kena pegang. Laptop lama. Okay. Kat mana tadi? Oh, dah ada something new kan? Dan raja ni diuruskan sepenuhnya oleh Raja-Raja Melayu. Pengerusi mesyuarat ditentukan oleh Raja-Raja Melayu dalam kalangan 9 Raja Melayu dan ada 3 orang British tadi. Katanya persidangan Majlis Raja-Raja perlu disertai oleh penyimpan mohon besar Raja-Raja untuk memeterai keputusan persidangan. Raja-Raja Melayu diberi hak dan kuasa untuk menentang untuk mendapat penerangan daripada Perguruan Tinggi British dalam penggubalan undang-undang dan dasar kerajaan persekutuan. So senang cerita macam ni lah untuk Majlis Raja-Raja ni. Semuanya pasal raja sahaja. No more British in this Majlis Raja-Raja. And then dia guna cop mohon besar Raja-Raja yang hanya digunakan oleh Majlis Raja-Raja. Hanya yang terpilih saja, the chosen one, the chosen king. Okay, itu untuk Majlis Raja-Raja. And then Majlis Raja-Raja selepas merdeka. Selepas PTM ni capai kemerdekaan, kita semua tahulah kot tarikh merdeka ni bila, 1957. Majlis Raja-Raja ni dikekalkan, namun keanggotaannya mengalami perubahan. Yang dipertua negeri Melaka dan Pulau Pinang turut menjadi ahli Majlis Raja-Raja. Sebab negeri ni tak ada raja. Bila tak ada raja, takkan kita nak left je negeri yang tak ada raja tu. Contohnya negeri ada raja, Kelantan ada raja, Terengganu ada raja, Pahang ada raja. Semua tu dah ada dalam Majlis Raja-Raja. So, bila dah merdeka, Majlis Raja-Raja ni fikirlah macam kita tak boleh biar ni. Kita tak boleh Melaka dengan Pulau Pinang ni
tak ada penglibatan. Sebab itulah dia ajak masuk. Siapa masuk? Bukan sultan, bukan raja, sebab negeri itu tak ada raja. Yang masuklah yang dipertua negeri. Alhamdulillah. Selepas Persekutuan Malaysia dibentuk pada tahun 1963, maksudnya negeri Sarawak, Sabah Sarawak itulah Hari Malaysia. Dan Sabah turut menjadi ahli majlis raja-raja yang dipertua negeri Sarawak dan yang dipertua negeri Sabah. Yang dipertua negeri tidak turut serta dalam mesyuarat khas melibatkan institusi beraja seperti pemilihan yang di-Pertuan Agong dan timbalan yang di-Pertuan Agong. Ini menariklah sebab dia bukan raja, dia hanya yang di-Pertua negeri. So untuk hal-hal yang berkait dengan institusi beraja, dia tak boleh masuk campur. Okey, seterusnya kedudukan Majlis Raja-Raja. Okey, kedudukan Majlis Raja-Raja ni ada 7 semuanya. Ada 7. Saya cuba boleh. Kenapa dah charger ni? Okey, boleh pun. Boleh tak guna pen lah? Saya cuba guna pen je kan? Boleh pun. Okey, yang pertama ialah pilih YDPA. Allah, terpisang pula. Saya mohon kamu kalau ada pen dan juga ada pensil, kamu tulis yang nota ni sebab tajuk ni agak hot sikit lah. Hot. Yang pertama ialah apa fungsi? Apa fungsi? Apa fungsi Majlis Raja-Raja? Apa fungsi dia? Fungsi dia yang pertama adalah fungsi Majlis Raja-Raja ni adalah untuk melantik dan pilih. Astaghfirullahaladzim. Pilih yang di-Pertua Agong dan timbalan yang di-Pertuan Agong. Okay, faham tak yang pertama ni? Fungsi Majlis Raja-Raja yang pertama ialah dia pilih yang di-Pertuan Agong. Dan yang kedua, sama ada dia setuju atau tak setuju dalam undang-undang. Ini fungsi Majlis Raja-Raja. Contohnya bila ada undang-undang diwujudkan, dia naik sampai kat Majlis Raja-Raja, dia tengok setuju ke tak setuju? Setuju ke tak setuju? Setuju ke tak setuju? Setuju. Okey, setuju. On. Yang ketiga, tugas dia adalah untuk menasihat. Menasihat pelantikan. Contohnya kita lihat ya. Contohnya Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim kalau kita lihat ya, lately dia suka sangat pergi dekat kat institusi diraja lah untuk dapat perkenan raja untuk menjadi Perdana Menteri. Sebab itulah Majlis Raja-Raja ni tugas dia untuk menasihat pelantikan. Kalau dia nak lantik siapa-siapa, dia kena ada nasihat dulu. Yang keempat, dia sebagai rujukan kepada dasar. Kalau ada nak buat dasar apa-apa pun perlu rujukan Majlis Raja-Raja. Contohnya dasar satu Malaysia. Takkanlah tiba-tiba kerajaan cakap, mak, tubik dasar satu Malaysia. Tak, it doesn't work that way. Kerajaan dia perlu usulkan dulu kat Majlis Raja-Raja. Cakap Majlis Raja-Raja, kita nak buat program satu Malaysia ni. Majlis Raja-Raja pun cakap, okay, on. No problem, settle. Tu yang keempat. Cikgu. Ya? Apa untuk keempat punya? Rujukan terhadap perubahan dasar. Rujukan terhadap perubahan dasar. Bagaimana dengan isi yang kedua? Isi yang kedua, terima atau tidak terima sesuatu undang-undang. Maksudnya setuju atau tak setuju maksudnya Yes, kan? setuju atau tak setuju. Nombor 3 tu nasihat pelantik kan? Yes. Okay. Pardon my handwriting. Okay. Untuk yang kelima adalah lembaga pengampunan. Yang ni menarik. Sebab saya dah cerita banyak kali kot lembaga pengampunan ni. Maksudnya kalau ada banduan ataupun ahli jenayah pula dah. Siapa yang terlibat dengan jenayah, bunuh, rogoh dan sebagainya yang akan dikenakan hukuman mati, gantung sampai mati dan sebagainya, dia berhak untuk mendapatkan pengampunan daripada Majlis Raja-Raja. Majlis Raja-Raja.
Itu lembaga pengampunan. Yang keenam ialah perkenan sempadan. Perkenan sempadan. Apa maksud perkenan sempadan ni? Sebagai contohlah, negeri Kedah dengan negeri Pulau Pinang. Okey, negeri Kedah dan negeri Pulau Pinang. Garis sempadan tu, Majlis Raja-Raja ni boleh cakap, contohnya, taklah, saya tukarlah contohnya, saya tukar sempadan Kelantan dengan Terengganu. Lepas tu jadi isu lah, ni tanah besut ni kategori mana? Kelantan ke Terengganu? Jadi isu, jadi fungsi Majlis Raja-Raja ni dicakap. Okey, datang sini Sultan Terengganu, datang sini Sultan Kelantan, lihat. Dapat kat siapa? Dapat kat Terengganu. Okey, so settle, tak ada masalah. Tak perlu gaduh. Dia perkenan sepadan. Biasanya sepadan negeri itulah. Yang ketujuh adalah perkenan pindaan perlembagaan. Perkenan. Cikgu, apa untuk isi yang ketujuh? Perkenan. Perkenan. Okey. Pindaan perlembagaan. Okey, apa maksud perkenan? Maksud perkenan tu adalah setuju. Setuju untuk dilaksanakan. Setuju untuk dilaksanakan. Pindaan tu adalah bawaan. Maksudnya macam, contohnya pernah dengar kot dalam berita pindaan, akta pindaan dan sebagainya. Maksudnya macam perlembagaan yang dipinda untuk diperkenankan. Contoh, sebagai contoh, saya bagi contoh andai kata perlembagaan untuk, saya bagi contoh ya, untuk pakai mask. Perlembagaan untuk pakai mask. Saya bagi contoh je ni. Kita dah wujud satu perlembagaan untuk wajib pakai mask, tapi tak boleh terus execute benda tu, tak boleh terus. Kamu pakai mask, kamu pakai mask. Dia perlu alami prosedur, step by step. Sebab tu ada pindaan. Ada perlembagaan untuk pakai mask, dipinda kepada Majlis Raja-Raja. Dan perkenan. Tu maksud dia. Perkenan, pindaan, perlembagaan. Senang cerita ni yang last sekali lah. Dia berbeza dengan terima ni. Terima atau tidak terima dengan undang-undang. Inilah undang-undang. Dan yang ni lah perkenan pindaan perlembagaan. Okey. Kita pergi kat quizzes. Cikgu nombor 4 tadi apa? Sekejap Okey. Nombor 4 yang ni. Huzaifah Gabriel. Nombor 4 adalah rujukan Majlis Raja-Raja sebagai, mana pen saya ni? Aduh. Tiba stres. Dengar yang keempat Huzaifah, rujukan perubahan dasar. Sebagai rujukan lah, sebagai rujukan perubahan dasar, betul? Cikgu. Ya. Nanti dalam GC cikgu akan hantar nota untuk bab 3. Ya. Cikgu, kalau boleh cikgu boleh hantar tak bab 2 punya note sekali dalam GC hari ni? Yang cikgu cakap ada 2 lagi page. Ya. Boleh. Nanti saya boleh revision, so pada hari kelas yang next akan datang saya akan fahamlah lebih detail. Alright. Noted. Okay, terima kasih. Okay. Untuk yang keempat ni lah rujukan perubahan dasar. Rujukan perubahan dasar. Ni. Apa ni soalan saya random sangat ni. Okay, kita pergi kat quizzes ya. Awak dapat dengar je Huzaifah yang keempat tadi. Discard. Okay, alright.
Cikgu, soalan kuisi susah ke semua? Yang kali ni, Ah, dia tak ada objektif sangat. Saya bagi subjektif. berapa soalan Cak agak-agak? Ada sikit je, 5 soalan saja. Oh, 5 soalan. Okey, tak apa. Dari minggu lepas lagi ada masalah ni. Apa cerita ni? Apa Cak? Tak, saya dari minggu lepas lagi duduk hektik. Semalam kelas form 4 Oh, tak ada okey. masalah. Oh, cikgu ajar form 4 juga ah. Ya, form 4 sejarah. Sebab tu kalau ada Oh. soalan tu saya boleh Okey, bagi okey. tahu kamu. Okey. Selamat Cikgu. datang. Ya. Cikgu, boleh saya tanya tak? Tanyalah. Okey, cikgu, kalau ada, cikgu boleh WhatsApp tak? Kalau cikgu ada bab 4 punya notes Ya. Ada. ada kah? Form 4 punya Untuk semua bab ke atau macam mana cikgu? saya ada untuk semua bab tapi itu ringkasan lah, saya boleh bagi je. Tapi kalau untuk yang detail for setiap bab, maksudnya kamu perlu tunggulah. Tunggu. Okey. Sekarang ni saya masuk bab 3 untuk form 4. Oh, okey. Okay. Huzaifah, selamat datang. Umaira, ramai ya. Alia Adriana, Mursyid Hamdan, Adini Faikah, Ahmad Al-Iman, Huzaifah Gabriel, Syed Alfa, Ain Fatin, Dinesh Sofia. Saya boleh mula kot. Okay. Dengan lafaz bismillah, saya harap kamu semua dapat jawab dengan terbaik. Kalau tak dapat jawab, tak apa. After this, study balik. Itu je. Selamat menjawab. Where is it? Wow. Gambar Temina, jawab dengan terbaik Jawab dengan baik.
Cikgu, Ya. minta maaf cikgu, apa maksudnya negeri yang tergolong dalam negeri-negeri tidak bersekutu? Saya tak faham cikgu soalan dia. Negeri-negeri tak bersekutu, negeri apa? Oh, okey. Tergolong tu maksudnya termasuk. Saya Okey. tergolong dalam golongan. Contohnya golongan kurang upaya. Contohnya. Tak apa. Buat huraian dekat direct message Huzaifah. Awak tulis huraian awak dekat sini. Saya baca nanti. Alright. Good job Huzaifah. Awak baru masuk ke minggu ni. Kenapa saya rasa macam tak pernah dengar nama awak? Huzaifah. Kau awak dah masuk nama dah? Oh, okey. Kan saya tak pernah tanya awak kot. Tapi awak aktif ya hari ni. So congrats. Ariel tak masuk hari ni. Ariel. Syed Asfar masuk. Sofia masuk. Umairah masuk. Adeline Faikah saya rasa saya tak pernah initiate conversation pun. Iman dah cakap tadi. Ali Adriana belum kak. Tapi kalau ada soalan tanya je lah. Macam Vinesh bagus. Banyak tanya. Kalau ada soalan tanya je lah. Okay.
Mursyid Hamdan, okey Mursyid Hamdan. Mursyid, anda di talian Mursyid? Majlis. Cikgu, Ya. fungsi Majlis Raja-Raja dalam Perlembagaan Malaysia ni dia bab 3 ke 2 je? Bab 3. Bab 3 lah. Ya. Oops. Kenapa oops? Dia macam berhubung kait. Kalau kamu tahu untuk bab 3 ni, maksudnya kamu boleh huraiannya lagi panjang untuk bab 2 tu. Itulah fungsi sejarah. Dia berhubung kait. Dia tak maksudnya bab 3 je, bab 2 bab 2 je. Tapi untuk soalan Vinesh tadi ya, untuk bab 3. Dah siap ke? Dah jawab? Tak, cikgu. Okey, take your time. Oh, ada chat. Okey. Mempersetujui atau tidak mempersetujui supaya apa-apa perbuatan, amalan atau cara agama meliputi seluruh persekutuan. Okey, jawapan yang bagus. Okey, Huzaifah, cuma satu je yang kurang. Kamu boleh buat mempersetujui atau tidak mempersetujui undang-undang. Yang tu je, satu tu je yang tertinggal. Undang-undang. Penting tu undang-undang tu. Jadi jawapan dia mempersetujui atau tidak mempersetujui undang-undang supaya apa-apa perbuatan, amalan atau syariat agama boleh disebut persekutuan. Okey. Bagus. Bagus Huzaifah ni.
Okay, saya rasa saya perlu end kot. Kita discuss ya, satu persatu. Okay, Umar dah dengar Ain Fatin, tak apa Take your time. Okay, tahniah kepada kamu semua sebab dah jawab yang terbaik. Sekarang kita nak lihat soalan satu persatu. Tahniah. Okay, questions. Okay, soalan yang pertama, senaraikan negeri-negeri Melayu bersekutu. Soalan ni mudah saja. Apa yang saya cakap tadi, PS4. Perak, Selangor. Satu lagi apa? Pahang, Negeri Sembilan. Pahang, Perak, Negeri Sembilan, Selangor. Okay, good. Good, Azfar. Nur Alia Adriana, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Selangor. Okay, good. Perak, Selangor, Pahang, Negeri Sembilan. Adini Faika, Alia Adriana, Umaira. Okay, bagus. Iman, bagus. Sofia, bagus. Dinesh, bagus. Huzaifah, bagus. Okay, good. Nampaknya kamu semua ingat negeri-negeri Melayu bersekutu. Yang guna sistem resident. Negeri Melayu tak bersekutu guna sistem penasihat. Okay. Soalan yang kedua, senaraikan negeri yang tergolong dalam negeri-negeri Melayu tak bersekutu. Saya tertinggal Melayu kat situ. Sorry. Terengganu. Okay, bagus. Johor, Kelantan, Terengganu. Okay, bagus. Alia Adriana. 3 jawapan bagi. Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, Johor. Banyak pula bagi. Adeline Faikah. Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, Johor. Ain Fatin. Bagus. Iman, Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, Johor. Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, Johor. Sofia, Iman. Bagus. Nesh, Johor, Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu. Okay, good. Kelantan, Johor, Kedah, Terengganu. Huzaifah, Gabriel. Okay, good. Semua yang bagus ni. Kita lihat open-ended question pula. Huraikan 2 fungsi Majlis Raja-Raja dalam perlembagaan. Ia ada 7 fungsi kesemuanya. Saya minta 2 saja, tak banyak pun. Memilih yang di-Pertuan Agong dan timbalan yang di-Pertuan Agong dan mempersetujui atau tidak mempersetujui apa-apa undang. And then, yang tu sambung tadi kan. Okay, good. Azfar. Alia Adriana, nasihat. Okay, good. Adin Faikah memilih. Good. Ain Fatin memilih. Iman pun memilih. Pilih-pilih lagi. Okay, banyak ni. Sofia cakap apa? Memilih. Dan beri nasihat. Okay, good Sofia. Vinesh, fungsi lantik YDPA. Okay. Menasihat lantik. Okay, good. Memilih yang Pertuan Agong juga. Huzaifah. Gabriel. Okay, good. Sebagai rakyat Malaysia yang prihatin, apakah peranan anda dalam memastikan kesedaran politik raja dalam perlembagaan? Memastikan kesedaran politik dalam perlembagaan adalah memahami dan menghayati kerangka sistem pemerintahan negara yang mengganggu dua sistem utama. Okay, good. Wow, good. Ini jawapan yang sangat menarik ya, Azfar. Keep it up. Mematuhi undang-undang. Okay, bagus. Ekonomi negara yang jatuh. Adini Faikah ditanya apakah peranan anda. Dia tak tanya akibat. Ekonomi negara yang jatuh tu bukan peranan. Baca soalan elok ya, Adini Faikah. Sebagai rakyat Malaysia, peranan saya dalam segala politik, hubungan antara kaum, bangsa, bersama perbalahan, mampu agama. Okay, good Umaira. Bagus. Sebagai rakyat Malaysia, perintahan bagus. Okay, Ain Fatin pun bagus. Akur dengan segala ketentuan. Akur dengan segala ketentuan dan tidak cuba untuk memusnahkan politik raja dalam perlembagaan. Okay, Iman. Okay, bagus. Tepat. Akur dengan segala ketentuan ilahi. Peranan saya dalam memastikan kesedaran politik raja dan perlembagaan tidak mengedarkan berita palsu. Okay, good Sofia. Menyebarkan pun lagi menarik rasanya kalau guna. Dia edar berita palsu. Ada berita palsu ni, dia edar macam buku. Sebagai rakyat Malaysia yang prihatin, peranan saya memastikan kesedaran, taat dan setia kepada raja. Okay, apa ni? Vinesh, okay, good. Huzaifah cakap memastikan perlembagaan berjalan dengan lancar.
topik pun boleh. Soalan terakhir, antara yang berikut, yang manakah merupakan fungsi majlis saja raja? Semua ni fungsi Dia ada 2 lagi fungsi. Kamu boleh baca buku teks lah untuk kefahaman yang hakiki. Pemilihan Di-Pertuan Agong dan timbalan yang Di-Pertuan Agong bersetuju atau tak bersetuju, memberikan nasihat mengenai lantikan, menjadi lembaga pengampunan, memperkenalkan pilihan undang-undang dan menjadi garis persempadanan. Yang satu lagi apa? Menjadi rujukan terhadap perubahan suatu dasar. Okey, untuk hari ini kita tak cover topik bab 3 keseluruhan pun, ada banyak lagi pasal YDPA. Ada separuh lagi. So, untuk petang ni saya ucapkan tahniah dan terima kasih sebab kamu semua berjaya menjalani kelas online kita pada petang ini. Dan saya doakan segala ilmu yang kita berkongsi ini, kamu pun kongsi ilmu kamu kat saya pun berkongsi ilmu saya kat kamu. Dan saya harap kamu semua untuk kekal ceria, kekal bahagia, dan saya mohon maaf atas kekurangan yang ada pada diri saya. Dan saya doakan yang terbaik untuk kamu semua. Selamat malam dan terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih Uzaifah. Terima kasih Sofia. You're welcome. Okay. Cikgu. Ya? Tadi saya dengar seorang panggil cikgu. Cikgu, saya rasa saya tak ada dalam... Siapa? Cikgu. Ya? Saya tak ada dalam Google Classroom. Ya? Cikgu ada buat Google Classroom sejarah? Ada. Saya tak ada dalam tu. Oh. Kejap ya. Mana pula pensel? Okey. Siapa ni? Siapa di talian? Umairah. Umairah. Bagi nombor awak nanti saya contact. Okey. Kamu boleh 013 013 258 258 6507. 6507. Saya ulang 013 258 6507. Okey. Alright Umairah, apa-apa refer dalam Google Classroom ya. Saya berjarah. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Alia Adriana. Okay, cikgu, terima kasih. Sama-sama Vinesh. Have a nice day. Thank you. Same to you, teacher. Okay, thank you.